Selamat malam saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan. 主内的弟兄姐妹们，平安，晚上好。 Kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini kita boleh kembali bersekutu di rumah Tuhan. 今天晚上我们向神感谢，我们能够再一次一起团聚。 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tenangkan hati kita, kita akan berdoa. 在我们听到主的道之前，让我们平定我们的心，一起祷告。 Tuhan setiap kami datang membawa pergumulan yang berbeda-beda. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang sama, yang sanggup menolong kami, yang menghibur, menguatkan, bahkan memberikan konfirmasi bahwa Engkau adalah Allah yang selalu setia kepada kami. Kiranya melalui ibadah pada malam ini, melalui firman, puji-pujian, dan doa, membawa kami lebih dekat kepada Tuhan dan lebih dikuatkan oleh Tuhan. Urapi kedua hamba-Mu Tuhan dengan kuat kuasa dan pertolongan Roh Kudus boleh memberitakan kebenaran firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27. Alkitab saya TB terjemahan baru ya, saya bacakan. Yesus berkata kepada mereka semua, jika seorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mengalami kematian sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam ini saya ambil dari ayat yang ke-23. Jikalau seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara-saudari sekalian, banyak orang merasa bangga bahwa dia bisa menjadi murid orang yang terkenal. 主内的弟兄姐妹们，许多人以为名人的学生为荣。 Ada kesempatan untuk dididik oleh gurunya dan belajar dari filosofi, pola pikir dan kehidupan gurunya. 有机会接受导师的教育，学习老师的哲学以及思想和生活方式。 Dan rasa bangga ini menghasilkan satu sikap antusias, mau belajar dan meneladani jejak gurunya. 这种自豪感导致了一种想要学习并追随老师脚步的热情的态度。 Yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah kita juga merasa bangga sebagai muridnya Yesus? 作为耶稣的门徒，我们是否也感到自豪呢？ Dan rasa bangga ini menghasilkan antusiasme untuk terus belajar dan dari Kristus dan rela dibentuk olehnya. 这种自豪产生了继续向基督学习并愿意接受他所塑造的热情。 Proses kemuridan adalah satu proses yang intensional, satu proses yang disengaja. 门徒训练的过程是一个有意识的、有目标的， Satu proses yang kita upayakan dan kita perjuangkan. 努力争取、奋斗的。 Dan yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita sudah berupaya, berusaha secara intensional, secara intens untuk dibentuk dan diproses Tuhan untuk menjadi muridnya. 问题是我们有没有刻意努力尝试被神塑造，成为他的门徒呢？ Pendeta Edmund Chan pernah berkata seperti demikian, Edmund Chan 牧师有这么说： bahwa proses pemuridan itu bukan hanya ketika kita ikut di dalam satu kelompok kecil, kita berada di satu kelompok kecil. 门徒的训练不只是在当我们团聚的时候开始的， Tetapi 但是 proses pemuridan itu terjadi di dalam keseharian kita. 门徒训练也可以在我们的日常生活也可以发生。 Ketika kita berada di tengah-tengah keluarga kita, kita saling mengasihi satu dengan yang lain.
itu terjadilah proses daripada pemuridan dan kemuridan. 在我们家庭当中，我们彼此的关怀、彼此的照顾，门徒的训练就在那里发生。 Beberapa waktu yang lalu anak saya tiba-tiba mengajukan satu pertanyaan yang cukup mengejutkan saya. 前段时间，师母的孩子有这么问， Dia mengatakan seperti demikian, Mami, sejak Mami masuk saat 30 tahun yang lalu, 30 sekian tahun yang lalu, sudah sejauh mana kerohanian Mami sudah bertumbuh? 师母的孩子这么问是说，妈妈，你进萨的已经30年的时间了，你的灵性成长是如何呢？ Tidak ada angin, tidak ada hujan. Pada waktu kita makan bersama, tiba-tiba dia mengajukan pertanyaan seperti itu. 突然间他就这么的问，在吃饭的时候， Saya tanpa ada persiapan ditanya seperti demikian. 师母没有准备就被这么问。 Saya menjawab begini, ada sih, ada. Selalu kita harus menjawab ada begitu ya. 我就这么的回答，其实有，其实有。 Tetapi pertanyaan ini akhirnya cukup menggelitik dan juga mengingatkan saya untuk mengevaluasi diri saya sendiri. 但是这个问题让我非常的困扰，好让我自我评价、自我反省。 Saya mengevaluasi diri saya sendiri. Apakah saya ini sudah secara intensional mengupayakan pertumbuhan iman kerohanian saya waktu yang begitu panjang berlalu? Apakah itu sudah saya upayakan sesuai dengan perjalanan waktu yang panjang ini kerohanian saya bertumbuh? 我这样的评价就是说，我自己问，是否我的灵性成长，我有没有刻意去努力的去发展我的灵性成长。 Saudara-saudari sekalian, Ibrani pasal yang ke-12 menggambarkan perjalanan iman kita mengikut Tuhan seperti sebuah lari maraton. 希伯来书12章描述了我们跟随神的信仰之旅，就像一场马拉松一样。 Bahwa perlombaan itu harus ditekuni agar kita bisa mencapai garis finish. 我们必须全力以赴，好让我们能够达到我们的终点。 Ibrani 12 ayat 4 mengatakan seperti demikian. Di dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. 希伯来书12章4节这么说：你们与罪恶征战的时候，还没有流血。 Di dalam kamu berperang, dalam peperangan rohani, berjuang melawan dosa dan iblis, kamu sesungguhnya belum sampai mencucurkan darah. 我们在一场灵性的战争，是以罪恶和撒旦的争斗，我们还没有流血。 Hidup ini memang adalah sebuah peperangan rohani. 我们的生活就是一场圣灵的征战， Satu peperangan rohani dan perjuangan melawan dosa dan iblis. 就是要面对我们的罪恶以及撒旦。 Tetapi realitanya saudara-saudara sekalian, kita seringkali membiarkan diri kita itu seperti air mengalir secara natural. 但事实上，我们常常让自己像水一样自然的流动， Tanpa ada satu usaha yang di mana kita berjuang secara intensional. 我们没有挣扎或刻意的去努力。 Setiap kita secara jujur kita harus mengatakan kita punya blind spot dan kelemahan-kelemahan diri kita sendiri. 老实说，我们每一个人都有自己的盲点以及我们的弱点， Serta dosa-dosa yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan. 有许多的罪恶我们必须去处理的。 Tetapi penulis Ibrani mengatakan di dalam perjuangan melawan dosa ini kita belum sampai mencucurkan darah. 但是希伯来书这么写的，就是在我们的争斗当中，我们还没有流血。 Artinya kita belum ada satu usaha yang maksimal, mati-matian di dalam kita berjuang melawan dosa-dosa kita. 这意味着我们还没有付出我们最大的努力来去面对这些我们的罪恶。 Dan di dalam pertumbuhan rohani kita juga tidak ada target. 在灵性上的成长的方面，我们没有我们自己的目标。 Dan kalaupun ada target saudara-saudara sekalian, tidak ada satu usaha langkah konkret yang kita perjuangkan. 即使我们定了我们自己的目标，我们没有刻意去努力。 Proses menjadi murid Kristus sesungguhnya bukan hanya memerangi dosa-dosa kita. 成为耶稣基督的门徒的过程，并不只是来去面对这些罪恶， Tetapi kita juga terpanggil untuk menggali potensi diri, mengembangkan karunia rohani kita supaya hidup kita ini semakin
meaningful dan fruitful. 但是我们要自己挖掘我们自己的天分，好让我们的生活能够结果子，以及有这个灵性上的成长。Saudara-saudari sekalian, pada bulan April yang lalu kami sekeluarga ada kesempatan untuk traveling ke Vietnam. 今年4月份，师母以及家人有这个机会去越南旅行。Tujuan kami memilih Vietnam kali ini adalah selain untuk refreshing, tapi juga ada satu tujuan, yaitu ingin belajar budaya dan sejarah Vietnam. 除了旅行之外，就是师母与家人就是要去学习越南的这个文化。Kami dari Hanoi, Vietnam Utara, terus sampai ke Ho Chi Minh City yang kita kenal Saigon, ya, Vietnam Selatan. 师母与家人从这个河内移到胡志明城市。 Ada satu tempat yang sangat berkesan, khususnya buat saya pribadi. 有一个地方留下了非常深刻的印象。 Ini adalah gambar orang-orangan di mana mereka orang Vietnam itu berperang melawan Amerika. 屏幕上的图画就代表着越南人，他们本地人在战争的时候。 Perang Vietnam Amerika dari 1 November 1955 sampai 30 April 75. 越南与美国的战争是有从1955年到1975年这个时间。 20 tahun lamanya orang Vietnam berjuang melawan pemerintah Amerika. 20年，他们用这个时间去努力奋斗，争取他们的这个独立。 Di tempat ini kita bisa melihat ranjau, sisa ranjau, terowongan, bagaimana orang Vietnam bersembunyi melarikan diri dari Amerika dan masih banyak lagi sisa-sisa perang di sana. 我们可以看到许多留下的这些的这个标志以及轨道。 Dan tour leader itu mengucapkan satu perkataan yang berkesan di hati saya. 我们的领队有说了一句话，留下非常印象非常深刻。 Dia mengatakan kami orang Vietnam miskin. 他说我们越南人虽然穷， Kami tidak punya apa-apa, tidak punya amunisi, tidak punya senjata modern melawan Amerika. 我们一无所有，我们没有充分的这个武装的装备。 Karena itu kami memikirkan segala macam cara, bagaimana caranya supaya tentara Amerika itu bisa dikalahkan. 所以我们想尽所有的办法，如何去对付、去战胜这个跟美国这个对战。 Orang Vietnam memikirkan segala macam cara, berjuang mati-matian, dan akhirnya mereka berhasil menang. 越南人想尽各种的办法，要怎么去对付以及战胜这个战争。 Perkataan ini mengingatkan saya bahwa adakah saya sebagai anak Tuhan dan kita semua sebagai anak-anak Tuhan ketika kita berperang melawan iblis. 这句话深刻的提醒着我们，我们身为上帝的孩子，当我们面对撒旦以及罪恶的时候，这个战争我们要怎么去对付？ Apakah kita sudah berusaha dengan maksimal, sekuat tenaga, berjuang melawan iblis dan kita menang? 我们是否刻意去努力，我们去奋斗，去对付撒旦以及我们的罪恶？ Hari ini kita belajar Lukas 9 ayat 23, Tuhan Yesus mengatakan, setiap kita yang ingin menjadi murid Tuhan harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. 从路加福音9章23节，我们就要学习到，跟随耶稣，我们要舍己，我们要背起我们的十字架。 Kita percaya bahwa Tuhan Yesus mengatakan perkataan kalimat ini pasti bukan secara kebetulan, urut-urutannya menyangkal diri lebih dahulu, kemudian memikul salib, baru mengikut Yesus. 耶稣会这么说，不是一个巧合，但是也不是一种程序，但是从舍己到背起十字架。 Tetapi tentu ada satu pengertian seseorang yang ingin mengikut Yesus. Dia terlebih dahulu harus menyangkal diri. 但是有一个理解，就是当我们要跟随耶稣的时候，我们要舍己。 Dan sesudah menyangkal diri, baru bisa mengikut Yesus. 舍己过后，我们才可以跟随耶稣。 Yang pertama kita belajar tentang menyangkal diri. 第一点就是我们要舍己。 Kata menyangkal diri yang Tuhan pakai di sini adalah dalam tata bahasa imperatif aorist. 就是从原文的书法。 Artinya dalam bahasa aslinya dalam
pengertian seperti demikian. Bentuk imperatif oris itu adalah sekali mengambil keputusan, menyangkal diri itu terjadi selama-lamanya. 一旦我们做出决定，我们开始要舍己，这是一个永不改变的决定。 Tata bahasa ini menggambarkan bahwa sesuatu hal yang kita kerjakan satu kali berdampak selama-lamanya. 一次的决定有一个非常延长的一个后果。 Jadi menyangkal diri itu bukan perkara yang mudah atau perkara yang santai-santai saja. 舍己不是一件容易的事情，还是一个轻松的一个决定。 Tetapi satu kali kita mengambil keputusan, itu berdampak seumur hidup kita. 但是我们竟然如此，如果敢做出这个决定的话，就是永不改变。 Seorang yang rela menyangkal diri, berarti dia rela melepaskan kesenangan diri, ambisi pribadi, keuntungan diri demi untuk mentaati kehendak Allah. 愿意放下自我，就是他能够放从个人的野心、私利，围着遵行耶稣的旨意。 Tuhan Yesus mengambil konsep mengenai penyangkalan diri ini berasal dari konsep daripada zaman dulu dari kaum asketis. 耶稣在这里教导的，从这个禁欲者的概念， Di mana pada zaman dulu kaum asketis, mereka hidup di padang gurun, mereka memakai pakaian dari kulit binatang dan hidup dengan sengsara dan sebagainya. 在古代的时候，他们生活在沙漠中，穿着兽皮制成的衣服， Mereka menjalankan kehidupan asketis itu sangat-sangat keras. 他们的生活非常的简朴。 Kita mengambil contoh Yohanes Pembaptis, 比如说施洗约翰， Athanasius Antoni, 阿达纳修安东尼， yaitu pendiri daripada satu monarki Kristen. 就是基督教的修道院的创办人。 Dia tidak pernah mengganti rompi dan mencuci kakinya. 他本人从来不换背心，也不洗脚。 Nah, saudara-saudari sekalian, apa perbedaannya antara perbedaan yang terbesar antara penyangkalan diri kaum asketis dengan penyangkalan diri yang Tuhan perintahkan kepada kita? 那么，在禁欲者的概念与我们自己的概念最大的区别是什么呢？ Kalau kaum asketis itu mereka berdasarkan kekuatan kemampuan diri, mereka melatih diri untuk mencapai satu kebajikan. 就是禁欲者，他的概念就是自我训练和为了美德。 Dan usaha ini mungkin saja bisa jatuh di dalam kesombongan. 那么他们的努力，有很大的可能会陷入到这个自豪或骄傲。 Tetapi bagi kita yang Tuhan ajarkan di sini adalah satu proses pengosongan diri agar supaya hidup kita makin diperbaharui, makin dikuasai oleh hidup Kristus. 但是我们的概念就是要倒空我们自己，好让我们的生命能够得以更新。 Dan proses penyangkalan diri ini supaya kita mematikan ego kita yang lama. 好让这个过程能够致死我们的自我。 Saudara-saudari sekalian, masih banyak sekali anak-anak Tuhan, termasuk saudara dan saya. Kita masih memiliki big ego yang masih begitu besar. 亲爱的弟兄姐妹，大多数在我们当中，我们还有许多的人经历这个自我。 Si aku yang lama ini masih sangat-sangat menguasai kehidupan kita. 我的老我还是非常的控制我们的生活。 Tuhan perlu memakai setiap ujian, setiap pengalaman yang tidak menyenangkan untuk menghancurkan big ego kita ini. 神是要用每一次的经历、每一次的考验来摧毁我们的大我， Supaya ia semakin besar dan aku semakin kecil. 好让它能够变大，我变小。 Saudara, jangan kita berpikir atau memikirkan bahwa menyangkal diri itu seperti para misionari yang pergi ke Afrika, pergi ke China, mengabarkan Injil, baru itu menyangkal diri. 弟兄姐妹，我们不要就是想就像拆船去非洲、去中国去传扬上帝的福音。 Ya memang itu sudah jelas pasti menyangkal diri ya. 那是非常清楚他们舍己。 Tetapi menyangkal diri itu terjadi setiap hari di dalam keseharian kita. 但是舍己也可以在我们每日当中的生活发生。 Ketika Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi pada hari ini. 当耶稣允许在我们生命当中发生一些不愉快的事情， Ketika kita diperlakukan dengan tidak menyenangkan
dan kita dirugikan dan sebagainya. 当我们不公平的对待， Bagaimana respon kita? 我们的反应是什么呢？ Apakah respon kita sudah menyatakan bahwa kita ini murid Kristus yang sedang menyangkal diri? 我们的反应是否是就是彰显着我们是上帝，我们是耶稣的门徒呢？ Atau kita tidak berbeda dengan orang dunia ini? 或是跟众人一样， Kita memakai respon keakuan, ego kita untuk meresponi 我 semuanya. 们用我们的自我去面对应付这些挑战。 Tuhan memakai setiap peristiwa besar dan kecil setiap hari untuk sedang menghancurkan ego kita yang besar. 神每一天用最大大小小每一件事件，在我们的生命当中摧毁我们的自我， Supaya kita dibentuk menjadi murid Kristus. 好让我们能够被塑造成为上帝耶稣的门徒。 Menyangkal diri berarti menyerahkan seluruh kendali hidup kita untuk dikendalikan oleh Kristus. 舍己就是要交托我们一切的到他那里。 Dan kita memberi ruang kepada Tuhan seluas-luasnya untuk membentuk kehidupan kita. 我们也给上帝极大的空间，好让他能够塑造我们。 Yang terakhir yaitu kita belajar tentang memikul salib. 最后一点就是背起十字架。 Saudara, sangat menarik sekali bahwa di dalam catatan Injil Matius dan Markus tidak mencantumkan kata setiap hari dengan firman yang sama ini. 奇妙的是，在马太福音和马可福音没有记载着每一天， Hanya Lukas yang mencatat bahwa memikul salib setiap hari dan mengikut Yesus. 只有路加记载了每一天都要背起十字架。 Penulis Lukas ingin menegaskan bahwa memikul salib itu adalah urusan setiap hari. 路加福音记载着说，背起十字架是每一天的承诺。 Sama seperti menyangkal diri adalah pengalaman setiap hari. 就像 Memikul salib juga adalah urusan setiap hari yang bisa kita alami. 就像舍己一样，背起十字架是每一天的承诺。 Pada hari Minggu kita sudah mendengarkan khotbah, Pendeta Adri menjelaskan dengan begitu baik tentang pengertian memikul salib. 礼拜天我们已经参加了崇拜，我们听到Audrey 牧师提起说这个背起十字架的这个正道。 Memikul salib adalah menanggung beban yang bukan karena akibat kesalahan dan dosa-dosa kita. 背起十字架不是因为着我们的罪恶而导致的， Tetapi memikul salib di sini adalah di mana kita menanggung beban dan penderitaan yang Tuhan izinkan karena kita mengikut Tuhan. 背起十字架意味着承担神所允许的重担以及困难。 Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih dan pengertian. 但是我们的神是充满的神， Dia 充满 juga- 爱的神。 Tuhan juga berjanji bahwa ketika kita datang menghampiri Tuhan. 但是神也答应过我们，当我们来到他的面前的时候， Injil Matius 11 ayat 29 mengatakan, bebanku ringan dan kukku itu enak. 马太福音11章29节这么说：“我的负担是轻的。” Kenapa beban kita itu dirasakan ringan? Yang Tuhan mengatakan beban kita ringan, padahal sebetulnya beban kita berat. 为什么他会说我们的这个重担是轻的？其实我们的重担是非常沉重的。 Ketika kita rela datang kepada Tuhan, menyerahkan beban kita, taat kepada pimpinannya, maka beban yang berat itu akan terasa ringan. 当我们愿意来到他的面前，我们交托我们的负担，我们求他带领我们的生命。 Saudara, saya menutup renungan ini dengan satu kalimat yang saya kutip seperti demikian. 我们在结束听到的之前，我们要用这一句话来提醒大家： Hidup ini bukan hanya terdiri dari sekumpulan kejadian yang bersifat kebetulan, 生活并不只是由一系列的巧合组成， tetapi hidup ini ada di dalam kontrol Allah. 而是在神的控制下。 Kita memang tidak berkuasa mengendalikan berbagai situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. 我们无法控制每一个事情发生在我们的生命当中， Tetapi kita masih bisa mengendalikan tindakan kita. 但是我们能够控制我们的行为。 Kita ingat bahwa hidup ini di dalam kontrol Allah. 我们要切记，我们的生活是在神的管理之下。 Pemahaman seperti demikian menolong kita belajar rela menanggung pergumulan yang Tuhan izinkan.
这样的理解有助于我们愿意接受上帝允许我们所经历的挣扎。 Pergumulan itu menjadi berarti dan berharga karena di dalam proses Tuhan membentuk kita menjadi murid-Nya. 这些挣扎，我们所面对的这些挣扎，成为非常有意义，但非常有意义。 Menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan setia mengikut Dia sampai akhir. 舍己背起十字架，忠心耿耿跟随耶稣， Mari kita 直到 berdoa. 直到终点。让我们一起祷告。 Kami mohon Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Perjalanan hidup kami bersama Tuhan mengikut Engkau sekian puluh tahun lamanya. Tetapi kami membiarkan semuanya seperti air mengalir. Tidak ada satu target, tidak ada satu tujuan. Kami masih membiarkan ego kami yang besar menguasai hidup kami, bukan Kristus yang menguasai kami. Tapi biarlah Tuhan firman-Mu pada malam hari ini kembali mengingatkan kepada kami, agar supaya kami boleh menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikut Engkau. Supaya si aku yang lama semakin kecil dan Kristus menjadi semakin nyata melalui dan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, biar firman-Mu terus bekerja di dalam diri setiap kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.